Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat sekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada tengah hari Khamis ini 20 Muharram 1444 Hijrah bersamaan 18 Ogos 2022 Masihi, terpanjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT ya. Kita sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kamil bin Ibrahim Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz yang memimpin solat zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan kita teruskan kuliah zuhur kita dengan membincangkan isi kandungan kitab kecil ini, iaitu kitab ringkasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Tuan Guru Ustaz Ahmad Rauf bin Nurin Al-Bahanji Al-Ali Hafizahullah Ta'ala. Kita membincangkan tentang bahagian-bahagian hukum, di mana kita telah membincangkan tentang hukum akal dan hukum adat. Hukum akal adalah ketetapan sesuatu berdasarkan kepada akal, sama ada wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal Kemudian hukum adat iaitu ketetapan sesuatu yang berdasarkan kepada kebiasaan sesuatu perkara itu iaitu wajib pada adat, mustahil pada adat dan harus pada adat yang kita telah bincangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Jadi hukum bahagian ketiga, hukum-hukum ataupun ketetapan-ketetapan dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin ini, yang ketiga inilah hukum syarak. Hukum syarak iaitu ketetapan yang bersandarkan kepada nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Jadi pengertiannya, hukum syarak ataupun hukum syar'i, pengertiannya, maknanya, takrifannya, definisinya ialah khitabullah ta'ala. Apa dia khitabullah ta'ala? Iaitu titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia yang paling penting sekali, ialah hukum yang berdasarkan, hukum syarak ini ialah hukum yang berdasarkan ketetapan yang berdasarkan kepada titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya hukum ini datang dari Allah. Dia berbeza dengan hukum akal dan hukum adat. Hukum akal dan hukum adat datang dari
dari manusia. Dari akal manusia, dari kebiasaan manusia. Tapi hukum syarak ialah ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari kitab perintah Allah Subhanahu wa taala, al-muta'alliq, yang berkaitan ataupun yang bergantung bi af'alil mukallifin, dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Ni dia. Perbuatan orang-orang mukallaf. Siapa dia yang dikatakan orang-orang mukallaf? Orang-orang yang layak menerima taklif syarak. Layak menerima dan menanggung taklif syarak. Taklif syarak ni tanggungjawab syarak. Orang-orang yang mukallaf ialah orang yang layak menerima dan menanggung tanggungjawab yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, solat. Kan solat ialah kita perintah Allah. Kan layak tak seseorang itu menerima kita perintah Allah, yakni solat ini, dan menjalankannya? Kalau kanak-kanak tak layak, dia belum layak lagi, belum sesuai. Kan dia sendiri pun kalau kanak-kanak umur 2 tahun, setahun setengah pakai pampers lagi, macam mana dia nak terima taklif, nak terima tanggungjawab mengerjakan solat, sedangkan diri dia pun belum mampu untuk menguruskan diri dia sendiri. Kan akalnya belum cukup, umurnya belum cukup. Itu maksudnya. Bit talabi, dengan tuntutan, tuntutan, awil ibahah, atau keharusan. Sama ada kitab perintah Allah tu berbentuk tuntutan. Tuntutan ini ada pecahan dia, nanti kita akan lihat. Awil ibahah, atau keharusan. Awil wad'i lahuma, ataupun hantaran bagi keduanya. Maksudnya al-wad'i ini maknanya hantaran, maksudnya bagi kedua-dua tuntutan keharusan ni ada perkara-perkara yang terikat dengannya, yang membolehkan sesuatu itu jadi satu tuntutan atau satu keharusan. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Baik. Jadi hukum syarak ni terbahagi kepada 2 bahagian. Iaitu hukum taklifi, hukum taklifi. Hukum taklifi ini maknanya hukum ketetapan yang berbentuk tanggungjawab, yang diserah, yang diberikan kepada orang-orang mukallaf, orang muslim yang mukallaf. Kan mana tanggung hukum ketetapan sesuatu yang diberi kepada orang-orang mukallaf, orang yang boleh menerima, boleh mampu menerima dan menanggung tanggungjawab syarak. Itu maksud hukum taklifi. Jadi dalam hukum taklifi ini terbahagi pula kepada 2, iaitu tuntutan talab. At-talabu tuntutan. Jadi tuntutan, maksudnya tanggungjawab hukum taklifi itu berbentuk tuntutan. Kan Allah Ta'ala menuntut daripada kita melakukan sama ada mesti buat, lebih baik buat, mesti tinggal, atau lebih baik tinggal. Allah Ta'ala menuntut kita mesti buat. Bila mesti buat, dia duduk bawah wajib. Bila kita buat, dapat pahala. Bila kita tinggal, dapat dosa. Contoh solat, itu paling mudah. Solat fardu kan? Kalau kita buat, kita mesti buat. Tak dapat tidak, mesti buat. Allah Ta'ala menuntut daripada kita mengerjakan, mendirikan solat fardu 5 waktu. Mesti buat. Ini titah perintah dariku, kata Allah Ta'ala. Kamu mesti buat. Kamu buat, aku bagi pahala. Kamu tinggal dengan sengaja, aku bagi dosa. Nampak? Itu kata wajib tadi. Kan? Macam puasa bulan Ramadan, wajib
orang Islam mukallaf berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau puasa dapat pahala. Kalau tak puasa dapat dosa. Tak puasa dengan sengaja kan? Kalau ada keuzuran tak berusaha ditinggalkan, tapi wajib diganti pada waktu lain. Kalau uzur datang haid ataupun nifas bagi perempuan yang baru melahirkan anak, boleh tak buat, boleh tinggal, tapi wajib kan, tak berusaha tapi wajib kan ganti pada hari lain. Begitu juga orang yang musafir, kan, kalau dia tinggalkan puasa tak berusaha, tapi wajib ganti pada waktu lain. Mesti ganti, wajib ganti. Kalau dah sampai bulan Ramadan tahun berikutnya tak ganti, di samping ganti kena bayar fidyah. Satu hari satu cupak beras bersamaan RM1.75. Kalau 7 hari, tak kira lah pakai kalkulator. Takkan semua UMAI nak buat. Akak-akak balik tengok handphone ada kalkulator, kira RM1.75 kali 7 berapa. Kan? Itu dia tadi. Mana tuntutan wajib, sunat, tuntutan tidak, tuntutan tegas, wajib, tuntutan tegas. Kan? Arahan tegas, suruhan tegas. Sunat, suruhan tidak tegas. Buat bagus, tak buat tak apa. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Contoh, contoh apa dia tuan-tuan? Semayang rawatib, semayang sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Buat bagus, tak buat tak apa, tak ada masalah. Itu yang orang buat ringan tu, sunat aja. Kan, sunat aja. Nampak? Setengah orang dia kena faham bahawa sunat itu maknanya kalau dibuat dapat pahala, eloklah dibuat. Kalau tak buat, tak apalah, mungkin ada sebab-sebabnya tak buat. Tuntutan masa, tuntutan tugas, kan? Takkan nak buat lepas wajib cukup lah. Tak dapat nak buat benda sunat, jangan tinggal benda wajib. Kan, kaedah fiqh pun ada mengatakan, kan, la yutraku kulluhu, la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat benda wajib, benda sunat, benda wajib jangan tinggal. Itu maksud dia. Itu suruhan tidak tegas. Kemudian ada larangan pula, tuntutan dari Allah Ta'ala. Di samping suruhan ada larangan. Apa dia? Larangan tegas. Contohnya haram, kan, haram minum arak, haram berzina, haram berjudi, haram makan babi, daging babi, bangkai, melainkan darah segala bangkai, melainkan ikan, dan haiwan-haiwan laut, kan, darah melainkan hati dan limpa, kan, itu haram, kan, sebab disebut dalam Quran, disebut dalam hadis pengharamannya, kan, haram makan haiwan dua alam, macam penyu, kukua tak boleh makan, tuntung tak boleh makan, labi-labi tak boleh makan, pasal dia hidup dua alam. Biawak tak boleh makan, pasal dia hidup dua alam. Biawak pada pasir boleh, Ustaz? Itu tak apa, pasal biawak pada pasir, dog, dia duduk dalam padang pasir, dia tak pergi ke laut, dia tak pergi ke tempat berair. Walaupun Nabi tak makan dog, tapi Nabi tidak melarang para sahabat memakan dog. Itu dalilnya.
Dhab itu halal dimakan. Sebab Nabi asal Mekah, orang bandar. Cuba tanya anak-anak cucu-cucu kita yang duduk di Kuala Lumpur tu, pernah makan ikan baung? Kenal pun tak rasanya. Tanya ini ikan pun tak. Ikan taram je. Kita sendiri pun tak kenal semua jenis ikan. Tak semua. Kan? Orang yang pencinta ikan yang kenal ikan. Kalau masuk Facebook tu Kak, gambar dia pegang ikan je. Itu memang pencinta ikan tu. Dia kenal ikan bau, ikan macam-macam, ikan rohu, ikan temolah, macam-macam lah. Nama-nama pun pelik-pelik nama ikan. Orang KL tak kenal ikan-ikan tu. Terus saya kata ke orang Ipoh, orang KL lagi lah tak kenal. Kan? Tapi orang kampung makan ikan-ikan tu. Jadi macam Nabi serupa kat Nabi besar di Mekah, tak biasa makan dhab. Tapi bila sahabat tangkap dhab, sembelih buat panggang, Nabi izinkan. Nabi kata makanlah, saya tak makan, tapi kalau nak makan, makanlah. Situ menunjukkan dhab tu halal. Nampak? Lawan dia haram. Kan? Kemudian haram contoh kan dia. Kemudian larangan tidak tegas, contohnya makruh. Apa contoh dia? Paling mudah isap rokok. Itu orang isap rokok, jangan marah saya. Ini pandangan ulama zaman berzaman. Rokok itu makruh, disandarkan kepada makan bawang putih. Orang makan bawang putih, makruh masuk ke masjid dan mengerjakan solat sebelum membersihkan mulut, dengan sugi ke, dengan apa ke, kan? Itu larangan tidak tegas. Maksudnya kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dibuat tak berdosa. Dia berbeza dengan haram. Itu makruh. Kan? Makruh. Contoh akak bulan puasa kan, akak masak untuk berbuka, akak akak rasa sikit kan, kuah kari itu cukup tak, rencah dia ke tawar sangat, ke pedas sangat, rasa bukan hirup, rasa. Ambil ujung tu rasa tahu kat lidah. Perbuatan tu makruh. Makruh perbuatan tu. Ataupun makruh orang berpuasa bersugi selepas gelincir matahari, selepas waktu zuhur. Petang mandi nak puasa, nak buka puasa kan kita pukul 6.30, 6.45 mandi. Kita mandi siap-siap kan, takkan buka tak mandi kan, pakai baju lain, balik pejabat kan, pakai baju lain, mandi semua, dan tu nak bersugi lah. Jadi kalau kita puasa makruh kita bersugi, kan. Tak bersugi dapat pahala. Kalau bersugi tak apa. Tu makruh. Kemudian al-ibahah, itu mengharuskan. Jadi situ hukumnya harus. Harus ni maknanya boleh buat, boleh tak buat. Kaedah fiqh mengatakan al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal sesuatu, asal hukum sesuatu itu harus. Kan, asal-asalnya, selagi tak ada dalil yang menerbitkan hukum selainnya. Kan contohnya makan minum, makanlah, kulu washrabu, makanlah, minumlah, tak apa, tak ada masalah. Kan, apa-apa makanan, apa-apa minuman harus dimakan. Kan, melainkan kalau ada dalil-dalil yang menerbitkan hukum selainnya. Macam kita bincang tadi kan. Kalau babi haram makan, tak boleh kan. Contoh kan, petai makruh makan kan. Itu pun kias daripada bawang. Nabi tak kenal petai. Petai tak ada di tanah Arab.
Macam mana boleh timbul hukum petai itu makruh dimakan daripada dikias daripada bawang kan. Itu cerita panjang cerita dia. Tapi nak cerita itu tadi. Ya, itu hukum taklifi. Dan yang khususnya bahagian kedua hukum wadai. Hukum yang berkaitan dengan hukum taklifi sama ada tuntutan ataupun keharusan. Yang berkaitan contohnya sebab, syarak, mani', sah, batal. Itu yang dikatakan hukum wadai. Jadi insya-Allah kita akan bincang ya hukum taklifi dan hukum wadai ini pada kuliah kita yang akan datang dengan lebih terperinci lagi insya-Allah. Jadi yang baik dari Allah SWT dan kurang itu daripada kita semua. Wallahu rasuluhu a'lam. Barakallahu fikum wa qul qala wa lakum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.